Selamat pagi dan Selamat pagi. Assalamualaikum. Macam mana Kamarul? Hari ni sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey, jadi tadi datang dari mana? Memang cuti ke macam mana? Saya hari ni memang cuti setiap hari Ahad lah. Saya daripada rumah terus sampai ke sini. Kira macam awal juga ni Kamarul datang. Okey, jadi tadi sebelum datang sempat sarapan dulu ke, breakfast dulu ke? Dah. Tadi saya ada makan juga kat rumah, sarapan. Sarapan apa tu? Roti canai. Okey, jadi Kamarul sempat sarapan dulu lah sebelum datang sini. Jadi untuk kali kedua datang ke sini agak okey tak jumpa? Senang tak jumpa? Okey lah, boleh. Okey, senang lah daripada yang buat pertama tu. Okey, jadi Kamarul ingat tak ini sesi kaunseling kita yang keberapa? Ini yang kedua. Yang kedua. Okey, betul lah, sesi kaunseling yang kedua. Okey, jadi sebelum kita start saya nak tanya, selesa tak keadaan Kamarul duduk macam tu? Okey, boleh selesa. Keadaan kat sini sejuk sangat ke sejuk sangat? Biasalah, Sejuk ke pagi panas? agak sejuk sikit lah. Okey, jadi selesa ke nak saya nak? Okey, tak ada masalah. Okey, jadi sebelum kita mulakan sesi kaunseling kita, ada beberapa perkara lah saya nak ingatkan. Sama juga macam pada sesi yang pertama, saya nak ingatkan, untuk sesi kaunseling yang kita jalankan, ada beberapa yang Kamarul kena ingat lah. Kita ada etika kerahsiaan dalam sesi kaunseling. Jadi, segala yang Kamarul kongsikan, ceritakan dengan saya akan kekal rahsia lah. Jadi Kamarul jangan takut untuk berkongsi dan Kamarul boleh kongsikan segala apa yang Kamarul nak kongsikan, ceritakan kepada saya. Okey, jadi selain itu juga peranan saya dalam sesi kaunseling ni, saya adalah sebagai kaunselor untuk membimbing Kamarul untuk membuat keputusan lah. Tetapi segala keputusan, tindakan yang Kamarul buat adalah atas tanggungjawab Kamarul sendiri. Saya faham. Okey, Kamarul faham. Setakat ni semua faham lah apa yang saya terangkan tadi. Okey je. Okey, jadi untuk peran Kamarul juga sebagai klien, ada jugalah peranan Kamarul, iaitu seperti Kamarul perlu datang tepat pada waktunya, macam seperti yang kita janjikan lah. Okey, jadi Kamarul selain itu juga kenalah bersikap jujur untuk berkongsi segala permasalahan, isu dan pengalaman Kamarul lah yang Kamarul kongsikan dengan saya. Haruslah jujur, bersikap jujur. Dan selain itu juga, tanggungjawab Kamarul ialah Kamarul bertanggungjawab atas segala keputusan yang Kamarul ambil dan Kamarul lakukan. Saya faham tu. Okey, jadi setakat ni Kamarul faham apa yang saya cakap? Saya faham. Okey, jadi untuk sesi yang pertama, Kamarul ingat lagi tak apa yang kita dah kongsikan untuk sesi yang pertama? Saya masih ingat lagi tentang punca saya boleh merokok daripada mana. Betul lah tu apa yang Kamarul cakap, punca. Pada sesi yang pertama tu, kalau saya boleh buat refleksi sedikit, pada sesi yang pertama Kamarul dah kongsikan dengan saya bagaimana Kamarul terjebak dengan rokok lah. Jadi antaranya Kamarul sifat ingin cuba pada darjah 5 dah rasa macam nak cuba, sebab Kamarul merasakan merokok tu sesuatu yang menarik dan macam sesuatu yang bergaya untuk Kamarul cuba. Dan pada tingkatan 2 juga Kamarul dah start mula merokok lah, daripada rakan minta sedikit, dan tingkatan 4 Kamarul pun dah boleh membeli sekotak rokok sehinggalah sekarang ni. Okey, jadi kalau Kamarul ingat juga, pada sesi yang lepas Kamarul juga ada ceritakan lah mengenai diri Kamarul. Kamarul ni tak bekerja sebagai penghantar barang Korea, betul ke? Betul. Okey, jadi minggu lepas Kamarul ada ceritakan sedikit lah mengenai latar belakang diri Kamarul juga, yang Kamarul ni berasal daripada Pontian Johor. Jadi saya rasa tu sajalah untuk refleksi pada minggu lepas yang kita dah buat kan. Okey, jadi untuk minggu ni, pada minggu ni Kamarul ada nak share apa-apa ke, peristiwa yang terjadi dekat Kamarul ke, peristiwa ke, apa-apa ke yang nak sharekan dengan saya? Okey, dalam minggu lepas macam tu saya berjumpa dengan kawan-kawan saya
pergi satu majlis lah, majlis kahwin. Okay, saya jumpa kat situ saya dengan kawan-kawan merokok. Ni jadi kat situ saya boleh rasakan saya tak boleh nak stop merokok kalau saya ni bergaul dengan kawan-kawan saya. Maksudnya bila berjumpa dengan kawan dia, saya akan merokok dan terus merokok. Faham. Jadi Kak Marul pun pada minggu lepas ada menghadiri sebuah majlis perkahwinan lah, dan jumpa rakan-rakan juga macam biasa. Kak Marul pun mengisap rokok sama dengan rakan-rakan jugalah. Okey, nampaklah kat situ. Jadi untuk sesi yang kedua ni mungkin kita boleh bincangkan mengenai kita boleh bincangkan dan Kak Marul boleh kongsikan mengenai mengenai kesan Kak Marul mengisap rokok. Okey, jadi apa kesan Kak Marul boleh kongsikan dengan saya, kesan positif atau negatif? Mungkin boleh start dulu dengan positif yang Kak Marul nampak lah daripada mengisap rokok. Dari pandangan saya, kesan positif dia, merokok ni boleh menghilangkan stres. Sebab bila merokok tu dia rasa macam tenang, dan fikiran pun rasa kosong, tak ada banyak fikiran. Selain dari itu, kesan positif dia, kita rasa macam bila merokok ni rasa macam lebih bertenaga. Rasa macam lebih semangat untuk buat satu kerja tu. Okey, jadi Kak Marul tadi ada cakap pada punca yang pertama, iaitu Kak Marul berasa tenang dan kurang stres lah. Stres disebabkan apa tu? Kalau dulu waktu sekolah saya stres disebabkan belajar, agak sebab mata pelajaran yang agak sukar masa tu. Okey, kalau waktu sekarang pula, saya stres disebabkan kerja. Okey, bila kerja saya tu yang agak banyak, agak padat, saya rasa macam stres lah. Agak padat, boleh ceritakan dengan lebih lanjut macam mana gaya kerja Kak Marul yang Kak Marul ceritakan agak padat tu? Okay, saya kerja sebagai penghantar barang. Jadi dalam satu hari tu ada kuantiti yang perlu saya siapkan lah. Sebagai contoh, dalam satu hari tu saya kena selesaikan dalam 80 kuantiti, 80 barang atau lebih. Jadi start dari itu dia, bila saya terkejar-kejar untuk siapkan, selesaikan kerja saya tu, agak stres. Okey, jadi nampaklah kat sini Kak Marul macam agak stres lah. Mungkin waktu dulu mengisap rokok disebabkan stres belajar, dan pada waktu sekarang disebabkan stres bekerja lah, kerana Kak Marul perlu menghantar. Saya tengok kuantiti yang agak banyak juga kerana perlu disiapkan dalam satu hari tu. Selain stres kerja ni, ada juga punca-punca lain lah. Salah satunya daripada masalah peribadi. Contohnya dari segi keuangan, atau masalah dengan keluarga, salah faham. Itu antara salah satu sebab saya boleh jadi stres. So Kak Marul bila ada masalah atau stres mengenai keluarga, pekerjaan dan keuangan sendirilah, itu yang akan mendorong Kak Marul untuk mengisap rokok dan dapat memberi ketenangan, kelegaan kepada diri Kak Marul. Betul? Okey, betul lah. Okey, dan yang seperti yang kedua, Kak Marul juga ada cakap lah
yang merokok ni dapat bila Kamaru rasa merokok, isap rokok rasa lebih bertenaga. Bertenaga yang macam mana tu? Maksudnya bila saya merokok tu ada timbul satu rasa macam bertenaga, yang rasa bersemangat untuk saya buat sesuatu kerja tu. So mungkin Kamaru cakap tadi bila isap rokok tu rasa lebih bertenaga untuk membuat kerja lah. Ada tak rasa macam tak rasa ngantuk langsung ke bila merokok? Okey, dari segi mengantuk ada, sebab bila saya merokok tu rasa macam kurang rehat, rasa kurang tidur tu berkurangan. Maksudnya dekat sini Kamaru tu rasa macam mengantuk tu tak rasa mengantuk lah bila isap rokok. Ya betul. Okey, jadi untuk macam untuk mengurangkan, untuk mendapatkan kelegaan dan juga untuk memberi tenaga tu, jumlah rokok tu, pengambilan rokok macam mana? Cara pengambilan rokok tu saya boleh cakap, bila saya nak mendapatkan tenaga dan semangat tu, saya gandakan pengambilan rokok tu. Maksudnya kalau biasa saya ambil sebatang, saya gandakan jadi 2 atau 3 batang dalam satu masa. Maksudnya dalam tempoh 5-10 minit, saya hisap dalam 2 batang rokok atau 3 batang rokok macam tu. Jadi kita nampaklah kat situ satu jumlah yang agak banyak lah sebab dalam satu masa. Jadi kalau boleh saya tahu, macam Encik Kamaru ni straight ke macam sebatang, macam dah habis terus hisap 2 batang, batang kedua ni? Bergantung pada masa-masa yang tertentu juga. Ada yang saya straight, lepas habis sebatang saya sambung lagi sebatang. Ada masa saya hisap sebatang, saya stop, dalam masa berapa minit saya hisap lagi. Okey, faham lah. Maksudnya benda tu macam ada yang serentak dan yang untuk yang kali kedua tu bukan betul. Waktu yang serentak lah, tapi dalam waktu yang terdekat, singkat jugalah. Okey, selain tu juga Encik Kamaru nak kongsikan selain kesan yang daripada Encik Kamaru, antara 2 kesan tu ada kesan lain tak yang terjadi kat diri Encik Kamaru? Okey, bila merokok ni dia kesan positif dia dapat membantu saya bila drive, memandu dalam jarak perjalanan yang jauh. Dia dapat membantu saya mengurangkan rasa mengantuk. Jadi kalau saya memandu dalam jarak yang panjang, saya berhenti sekejap di R&R atau mana-mana tempat untuk saya merokok. Jadi nampaklah untuk satu perjalanan jauh lah, macam keluar mungkin bercuti, Kamaru akan ambil rokok lah untuk menghilangkan rasa ngantuk tu. Jadi kalau untuk bekerja tu kan seperti mana kita tahu Kamaru macam menghantar barang kan. Jadi mungkin drive atau bawa motor ke? Saya menghantar barang menggunakan van. Saya memandu van lah, kenderaan van. Jadi mungkin memandu agak menghantar barang, mungkin memandu dalam waktu yang agak panjang juga. Mungkin itu mungkin adakah waktu saya bekerja tu, dalam masa saya menghantar barang tu, ada juga saya berhenti dalam 2 atau 3 kali untuk saya merokok, untuk memberikan saya tenaga, berikan saya semangat untuk bekerja, untuk selesaikan kerja saya pada satu hari tu. Nampaklah
lah kat sini waktu bukan setakat saja untuk perjalanan yang agak jauh, memandu dalam perjalanan yang agak jauh, tapi waktu bekerja sebab memerlukan pemanduan yang agak lama juga untuk betul. satu hari tu, Kamarul pernah ada berhentilah dalam 2-3 kali untuk isap rokok bagi menghilangkan ngantuk. Betul ke? Okey, jadi selain daripada beberapa kesan yang Encik Kamarul ceritakan sebentar tadi, ada tak kesan-kesan lain yang nak kongsikan bersama? Kesan-kesan lain atau saya waktu saya makan, okey, saya makan ni, selepas saya makan saya akan merokok. Okey, merokok lepas makan ni dapat bagi saya kelegaan. Macam bila kita dah kenyang, kita isap rokok, jadi rasa macam tenang, jadi rasa macam bertenaga lah. Lebih bertenaga lah bila jadi nampak adakah menjadi kebiasaan macam lepas rokok je lepas makan je mesti cari rokok, adakah menjadi kebiasaan ke? Ya, benda ni jadi kebiasaan juga. Lepas daripada saya makan, automatik saya akan cari rokok. Tapi tengok pada situasi time tu juga. Maksudnya saya tengok pada persekitaran. Okey, ada tempat macam restoran-restoran yang tak membenarkan pelanggan isap rokok. Jadi kalau saya pergi ke restoran-restoran tu, saya tak merokok lah lepas makan. Fahamlah, tengok bergantung jugalah dekat situasi tempat yang Encik Kamarul. Tapi kebiasaannya kalau di rumah atau di lain-lain tempat, saya memang akan merokok lepas daripada saya makan. Kat rumah berdasarkan sesi yang lepas, macam kita tahu Encik Kamarul ni tak isap rokok dekat depan ibu bapa. Jadi macam mana kalau keadaan kat rumah tu? Kalau saya dekat rumah tu, lepas daripada saya makan, saya akan keluar. Keluar. Okay, contoh kalau saya makan kat rumah, saya lepas makan saya akan keluar, pergi ke luar rumah, atau saya pergi ke mana-mana untuk saya isap rokok. Ke Jadi mana? saya merokok bukan dekat dalam kawasan rumah. Faham. Maksudnya keluar ke mana-mana tu ke tempat lain lah. Ya, betul. Ke tempat lain. Okey, jadi selain tadi berdasarkan perkongsian Encik Kamarul, kita nampaklah macam kesan-kesan macam positif. Macam mana kalau kesan, dan ada tak kesan-kesan terdapat kesan-kesan negatif ke yang terjadi kat Encik Kamarul dari segi emosi ke, fizikal ke, keadaan diri? Macam mana? Okey, daripada kesan-kesan negatif lah, saya boleh cakap kebanyakan daripada fizikal. Okey, salah satu kalau boleh nampak, bibir ada kesan hitam. Ini ada antara salah satu kesan negatif dia. Bibir akan jadi hitam, macam gigi dia jadi kuning yang tak, kuning berkarang gigi. Itu salah satu punca daripada merokok ni. Okey, jadi nampaklah kalau mungkin kesan negatif pada fizikal, nampak dekat yang Encik Kamarul kata tadi, gigi lebih pada luaran lah. luaran gigi, bibir. Kalau keadaan diri tu ada rasa macam selalu batuk ke, macam mana? Ada tak kesan-kesan? Kalau batuk ni ada, tapi jarang lah. Maksudnya bukan selalu batuk. Ada mungkin dalam sebulan tu ada sekali atau 2 kali batuk, macam tu lah. Atau mungkin nampaklah adalah batuk dalam mungkin sebulan 2 kali. Okey, jadi kalau boleh saya tahu, macam kalau Encik Kamarul macam bila dah kena penyakit batuk tu, ada susah tak macam nak baik ke, macam batuk tu berpanjangan ke, macam mana? Tengok pada, tak semua batuk yang suka nak baik lah. Dia tengok pada situasi tu. Tengok pada Ada yang senang nak baik, macam dalam 1 atau 2 hari dah baik.
Ada juga yang makan masa yang panjang, seminggu atau 2 minggu, boleh jadi sebulan. Tak baik batuk tu. Tu agak yang lama jugalah. Adalah pernah lah. Ya, Waktu sebulan tu batuk tu macam tak baik lagi lah. Ya, betul. Okey, kalau mungkin daripada kesukaran pernafasan ke, Encik Kamaru pernah mengalami tak? Kesukaran pernafasan ni, Mm-mm. yang saya dari sudut pandangan saya lah, daripada diri saya sendiri, Mm-mm. daripada pernafasan, Mm-mm. kita punya pernafasan tu, saya punya pernafasan jadi agak pendek. Mm. Saya boleh bezakan sebelum saya mula merokok, nafas yang kita tarik tu agak panjang. Lepas daripada merokok, dia jadi agak pendek. Pendek yang macam mana tu contohnya? Dia macam kalau kita tarik nafas, kalau orang yang tak merokok boleh tarik dalam kuantiti oksigen yang agak banyak. Kalau kita sebagai perokok ni, kuantiti oksigen yang kita sedut tu berkurangan lah. Maksudnya Jangka waktu tak macam orang normal lah. Mungkin maksudnya kat sini Encik Kamaru macam tak, kalau tarik nafas tu macam sekejap je, lepas tu Ya, dah tak betul. boleh tahan lama Betul. lah. Faham. Okey, mungkin Encik Kamaru ada tak rasa macam kita tahu Encik Kamaru ni menghantar barang, jadi perlu macam bergerak-gerak. Ada tak perasaan atau keadaan diri tu macam cepat mengar, letih, ada tak rasa? Dari segi cepat mengar, letih ni ada juga, tapi tak selalu lah. Ada masa-masa tertentu. Ada masa-masa tertentu ni saya rasa macam cepat letih. Ada masa saya okey dengan buat kerja banyak pun saya masih relax. Macam tu lah. Okey, faham lah. Maksudnya ada situasi keadaan yang cepat mengar, mungkin akibat terlalu banyak barang kan? Ya, betul. Okey. Jadi saya nak tanya, contohnya kesan kalau Encik Kamaru ni tak dapat rokok dalam macam 1 hari 2 hari atau macam dalam seminggu ke, ada tak kesan dekat diri Encik Kamaru ni? Pernah buat ke sebelum ni? Saya pernah cuba untuk tak merokok dalam masa 2 atau 3 hari. Hari pertama tu masih okey. Yang hari kedua saya dah mula rasa ketagihan tu, rasa membuat-buat. Rasa nak merokok tu makin tinggi. Maksudnya kalau saya tak merokok memang tak boleh. Macam tu. Hari ketiga, okey, saya terus ambil rokok balik. Saya merokok semula. Saya dapat tahan dalam 2 hari je macam tu. Maksudnya Encik Kamaru pernah mencubalah untuk mengambil rokok Ya, untuk betul. beberapa jangka masa. Saya cuba tapi tak berjaya lah time tu. Jadi waktu percubaan tu, keadaan emosi ke, rasa macam nak cepat marah ke, geram ke, macam mana, ada tak rasa perasaan tersebut? Dia rasa nak marah tu tak ada, tapi kita rasa macam gelisah. Dia macam ke sana tak okey, ke sini tak okey. Macam rasa badan tu tak selesa lah, macam tu. Dalam keadaan yang tidak selesa lah. Ada tak rasa macam tak sihat ke bila tak mengambil rokok tu? Setakat ni saya try, tak ada lagi lah kesan-kesan terhadap kesihatan saya lah. Time tu rasa macam okey lah. Tak ada apa kesan-kesan dia, tak ada apa masalah. Faham. Jadi tak ada lagi kesan-kesan yang macam penyakit lah. Sebelum ni mungkin pernah buat full medical check up ke? Saya ambil darah ke? Waktu saya nak ambil lesen untuk bawa kenderaan barangan, saya ada buat full medical check up dekat klinik swasta, klinik panel.
hasil daripada keputusan full medical check up tu ada apa-apa keputusan yang berkaitan dengan macam disebabkan rokok? Kamarul lah. Waktu tu tak ada lagi lah kesan-kesan dia. Semua okey lagi. Umur berapa tu buat last buat full medical check Saya up? buat medical check up tu lebih kurang umur saya dalam 22 tahun atau 23 tahun lah macam tu. So sekarang macam Cik Kamarul pun umur dah 30 tahun, jadi 7 tahun yang lalu, so agak lama lah. Waktu terdekat ni tak ada buat apa-apa ke, ambil darah ke dekat klinik atau? Tak ada lagi. Tak ada. Jadi setakat ni macam yang Cik Kamarul rasakan diri ni rasa berada dalam keadaan yang okey lah. Selain tu juga macam Cik Kamarul tadi pernah cakap, Cik Kamarul ada perasaan 2-3 hari untuk apa tu maksudnya untuk menahan diri daripada mengisap rokok lah. Ya, Okey, semasa dalam tempoh percubaan tu kesan lain macam selera makan macam mana? Selera makan yang saya perasan dalam 2-3 hari tu dia mula berkurangan. Agak berkurangan lah. Maksudnya selera nak makan tu tak ada lah, lebih kepada nak merokok. Jadi Encik Kamarul masa dalam percubaan tu rasa macam dah tak ada selera, macam orang kata mandi tak basah, makan pun tak ada selera lah disebabkan tak dapat rokok. Okey, bagaimana pula macam keadaan masa mengisap rokok tu? Selera makan tu bertambah ke atau sama je ke atau berkurangan? Saya boleh kata yang antara tak merokok dengan merokok ni, bila saya merokok selera makan saya tu bertambah. Bila saya tak merokok ni, selera makan tu berkurangan lah. Maksudnya saya tak merokok tu macam mengurangkan selera makan saya lah. Mengurangkan selera makan. Jadi perasaan lapar tu tak ada ke bila rasa macam nak merokok tapi? Ada juga rasa lapar tapi saya lebih gelisah untuk merokok. Fikiran rasa nak merokok je. Okey. Fikiran macam yang tadi Encik Kamarul cakap, fikiran ni rasa macam nak merokok je. Okey. Jikalau dalam fikiran nak merokok, tapi kalau tak dapat, apa Encik Kamarul rasa? Macam mana? Bila tak dapat rokok tu rasa macam gelisah, tak ni lah, macam tak menentu lah. Kita punya mood tu macam berterabur lah. Pernah tak Encik Kamarul macam dalam fikiran tu macam okey kalau tak dapat rokok macam Encik Kamarul rasa macam nak mati ke, rasa ada tak rasa macam tu? Maksudnya mindset Encik Kamarul ni. Tak ada lagi lah. Dia rasa macam bila tak dapat rokok tu setakat rasa gelisah, mood tak menentu, macam tu je lah. Cuma rasa macam tu lah, cuma sebabkan rasa kemahuan tu yang rasa nak merokok lah. Okey, jadi selain tu macam mana kesan persekitaran environment bila tak merokok tu? Persekitaran bila tak merokok dengan merokok. Bila saya tak merokok ni, bila saya bekerja tu, saya agak macam lambat lah untuk saya selesaikan kerja saya pada hari tu. Sebabkan bila saya buat kerja tu, saya boleh bezakan hari yang saya merokok dengan hari yang saya tak merokok ni, beza masa untuk saya hantar selesaikan tugas saya pada hari tu agak lambat. Bila saya tak merokok tu lambat. Kalau saya merokok dia agak cepat lah untuk saya ni buat. Nampaklah kat situ rokok tu macam mainkan satu peranan penting dalam waktu bekerja Encik Kamarul ya. Okey, bagaimana pula kalau waktu puasa? Macam waktu puasa kan kita berpuasa, jadi pengambilan rokok tu macam mana? Waktu puasa pagi selepas waktu sahur tu, dalam waktu sahur selepas saya makan, saya akan ambil sebatang rokok. Lepas tu siang tahan lah puasa kan. Sampailah waktu buka puasa, saya lepas makan tu saya akan merokok. Waktu malam
saya boleh kata kalau bulan puasa ni waktu malam lagi kerap lah saya merokok. Disebabkan siang saya tak merokok, malam tu saya akan ambil dalam kuantiti yang agak banyak lah. Disebab kuantiti yang agak banyak tu dalam berapa batang? Anggaran dalam satu malam tu saya boleh hisap dalam 5 atau 6 batang macam tu. Agak jumlahnya agak banyak Ya, betul. jugalah. Okey, Encik Kamaru rasa antara waktu biasa macam hari-hari biasa dengan bulan puasa, pengambilan jumlah rokok tu mana lagi banyak? Saya rasa bulan puasa tu dia lagi macam siang kita puasa jadi malam baru kita merokok. Agak kurang lah bulan puasa. Kalau hari-hari biasa kita siang tu dapat merokok kan, jadi kita walaupun dalam masa yang singkat tu kita tak nampak, maksudnya saya merokok tu tak banyak untuk jangka masa yang pendek. Singkat. Jadi kira bulan biasa dengan bulan puasa lebih kepada bulan biasa lah, hari biasa lah. Nampaklah kat sini macam hari biasa lebih mengambil banyak rokok lah berbanding bulan puasa. Dan saya boleh cakap dia hari biasa siang kita ada masa untuk merokok kan. Jadi saya ambil sebatang dalam masa sejam atau 2 jam macam tu lah. So bulan puasa tu kira macam Encik Kamaru dapat jugalah mengurangkan pengambilan Kalau rokok. dalam bulan puasa tu ambil dalam masa yang singkat lah, maksudnya waktu malam dengan waktu pagi saja. Sebab tu dapat mengurangkan pengambilan Ya, betul. rokok. Faham. Okey, jadi apa yang saya boleh refleksi untuk sesi pada kali ini, nampaklah Encik Kamaru ada kongsikan beberapa kesan yang terjadi pada Encik Kamaru lah. Kita nampak ada kesan positif dan juga kesan negatif. Antara kesan positif dia, nampaklah dapat memberikan Encik Kamaru tenaga semasa bekerja. Dan yang kedua, dapat juga memberi ketenangan dan mengurangkan stres lah semasa bekerja. Dan yang ketiga, Encik Kamaru ada rasa macam lebih bersemangat dan juga dapat menaikkan selera makan Encik Kamaru lah. Yang saya nampak kesan positifnya, betul ke? Ya. Betul. Okey, manakala apa saya boleh buat refleksi daripada kesan yang negatif pula yang Encik Kamaru tadi kongsikan. Dan Encik Kamaru kalau ada jugalah kalau batuk, ada dalam sebulan tu ada 2-3 kali. Dan ada jugalah batuk macam untuk jangka masa yang agak panjang jugalah kalau susah nak baik kan. Okey, dan selain tu juga Encik Kamaru ada cuba untuk macam berhenti untuk merokok. Dan ada juga rasa kesan dia macam kesan rasa gelisah daripada perasaan, daripada segi emosi, rasa gelisah nak juga rasa, tapi tak ada rasa macam yang terlalu kritikal lah, macam rasa nak marah ke nak apa ke kan. Tapi Encik Kamaru juga ada rasa kesan daripada segi fizikal yang macam Encik Kamaru tadi cakap, daripada bibir jadi warna macam bertukar jadi warna gelap dan gigi menjadi lebih warna kuning lah. Betul ke apa yang saya kongsikan sebentar tadi yang saya cuba buat refleksi? Betul? Okey. Jadi untuk sesi kali ni, sesi kedua kita, mungkin kita boleh tamatkan sesi kita pada kali ni. Boleh Encik Kamaru? Boleh. Boleh. Okey, untuk sesi yang akan datang iaitu sesi ketiga, macam saya bercakapkan Encik Kamaru lah, mungkin untuk sesi kaunseling individu kita ni mungkin akan ambil sesi 4 hingga ke 5 sesi hingga masalah yang dibincangkan dapat diselesaikan, dapat diungkapkan dalam sesi kaunseling. Okey, jadi untuk sesi yang seterusnya iaitu sesi ketiga, mungkin kita boleh memikirkan beberapa inisiatif atau cara untuk Encik Kamaru mengurangkan ketagihan terhadap merokok lah. Okey, jadi untuk sesi kali ni kita boleh berhentikan untuk setakat ini. Dan ada apa-apa lagi ke Encik Kamaru nak kongsikan? Setakat ni tak ada apa dah. Okey, kalau macam tu saya tamatkan sesi kita untuk pada kali ini. Dan untuk sesi akan datang, untuk waktu dan tarikh kita akan tetapkan sekarang atau bual dekat WhatsApp je? Okey. Tentukan kat WhatsApp. Okey, kita tentukan dekat WhatsApp lah. Okey, terima kasih Encik Kamaru kerana sudi datang ke sesi kaunseling individu saya. Terima kasih.